Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qabla hadha ismi Nazirul bin Zainuddin. InsyaAllah fi hadzal video نتقدم لكم عن الموضوع الزنا في القانون الماليزي. تعريف الزنا في اللغة يطلق على وطأ المرأة من غير عقد شرعي وعلى مباشرة المرأة الأجنبية. Ini bermaksud zina dari sudut bahasa iaitu satu persetubuhan seseorang lelaki dengan seseorang wanita tanpa hubungan yang sah, iaitu perhubungan sesama wanita yang bukan mahram. Al-an az-zina fi istilahan wata'al ar-rajulu al-mir'atu fi kubuli min ghairil malik li-syubhah au huwa fi'nu al-fahisha fi kubuli au duburi. Maksudnya daripada sudut istilah ini, zina ini merupakan salah satu persetubuhan seorang laki-laki dan juga perempuan pada kubul, yang mana dari sudut perbuatan tersebut adalah salah di sisi agama, ataupun suatu perbuatan yang terkutuk yang berlaku pada kubul ataupun dubur seseorang itu. Wa ghairu zalik min ibarah Ibn Rushd, ibarah al-Imam al-Kasani al-Hanafi. الزنا هو اسم للوطأ الحرام في قبول المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل ممن التزام أحكام الإسلام العالي عن حقيقة الملك وعن شبهته وعن حق الملك وعن حقيقة النكاح وشبهته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdullah Muzakir bin Kamarul Zaman. Seterusnya kita nak mengetahui mengenai ciri-ciri bagi zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Kita terus pergi kepada ciri-ciri yang pertama bagi zina muhsan. Baik, ciri yang pertama adalah ayyakuna mukallafan ayubalighan aqilan fala tantabiqu sifat al-ihsan ala as-sabi walau kana mumayyizan. Baik, ciri yang pertama adalah bagi zina muhsan adalah dia mesti seorang yang mukallaf, seorang yang baligh, seorang yang berakal. Jadi dia mestilah juga bagi seorang yang telah bermumayyiz, dan kalau dia bayi tidak termasuk, dan kalau dia gila pun tidak termasuk. Baik, itu ciri yang pertama. Baik, ciri yang kedua. Yang kedua pula adalah ayyakuna harra wa amma al-ba'du fayantifu fi haqqah al-jildu kama sayyi'ati sawa akana muhsanan aw ghairu muhsan. Baik, yang kedua ini apa? Yang kedua adalah dia mestilah seorang yang merdeka, bukan hamba, bukan milik sesiapa. Okey, tak kisahlah sama ada dia ni dah berkahwin ataupun yang belum berkahwin. Tapi yang pasti dia ni seorang yang mesti telah merdeka, yang bukan hamba ataupun milik sesiapa. Baik, so yang tu yang kedua. Yang ketiga adalah wujud al-wata'a minhu fi nikah as-sahih sawa'a akana lahu zaujah 'inda zina am lam yakun. Baik, so yang ketiga ini adalah bermaksud terjadinya persetubuhan ataupun zina darinya dalam nikah yang sah. Dia telah pun menikah. Dalam nikah tu berlakunya penzinaan, sama ada sebelum ataupun selepas dia berzina. Mesti masa tengah berkahwin tu, dah berkahwin, ada berlakunya zina, ada berlakunya persetubuhan walaupun dia telah pun berkahwin. Jadi inilah tiga ciri bagi zina muhsan. Seterusnya bagi ciri-ciri untuk zina ghairul muhsan pula, bagi zina orang yang belum lagi berkahwin. Baik, ciri-cirinya adalah fahuwa man lam tatakammil fihi hadhihi sifat bi anna kana ghairu mukallaf awalam bimaris jama' bi tariqah al-mashrub bina'an ala aqid as-sahih kama miru dhalik anfa huma al-bakarin al-harwain al-balighan al-aqilain an al-muslimin. Baik, maksudnya adalah bagi zina ghair muhsan, cirinya adalah dia mesti seorang yang baligh, seorang yang telah pun berakal, yang berakal dan kemudian orang yang mesti seorang Islam dan juga mukallaf, dan dia melakukan hubungan seks ini secara tidak sah, tidak mengikut akad yang betul, akad yang benar.
Baik, maksudnya dia belum berkahwin dan dia melakukan hubungan zina dengan pasangannya. Okey, itulah ciri-ciri bagi zina ghairul muhsan. Hukum atau dalil yang menunjukkan ke atas pengharaman zina daripada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dalil yang menunjukkan ke atas pengharaman zina daripada Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya ia adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Adapun dalil pengharaman zina daripada hadis, daripada kitab Bulughul Maram bab hukuman pelaku zina. Hadis daripada Ibnu Umar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata, jauhilah perkara-perkara yang keji yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukannya, hendaklah ia berlindung dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Barang siapa yang menampakkan atau memberitahu kepada kita mengenai lembaran ataupun kesalahannya, maka kita laksanakan ke atasnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Aminuddin. Pada hari ini saya akan menceritakan pada pendengar-pendengar semua mengenai hadduz zina. Okey, hadduz zina itu ialah sukatan ataupun hukuman terhadap penzina di luar sana. Okey, hukuman yang pertama iaitu ialah khususnya untuk penzina, iaitu yang pertama ialah muhsan, iaitu orang yang dah berkahwin tetapi melakukan zina juga. Hukuman ini amat berat, di mana hukuman ini telah dirakamkan di dalam Al-Quran, iaitu dalam Al-Quran memberitahu bahawasanya hukuman untuk penzina yang telah berkahwin, iaitu muhsan, ya tuan-tuan. Mereka perlu direjam sehingga meninggal. Itulah hukuman untuk penzina yang dah berkahwin. Okey. Seterusnya ialah yang kategori yang kedua untuk hukuman zina ialah ghairul muhsan, iaitu yang belum berkahwin. Okey. Apa yang belum berkahwin hukuman dia? Hukuman untuk orang yang belum berkahwin ini juga telah dirakamkan dalam Al-Quran bahawasanya perlu mereka yang belum berkahwin ini perlu diberi rotan sebanyak 100 kali. Dan untuk hukuman untuk orang yang melakukan penzina ini kan, dan mereka telah mereka melakukan telah dilakukan sebatan itu, mereka perlu diusir, maksudnya perlu meninggalkan tempat kawasan yang tempat berlaku kemungkaran itu. Okey, seterusnya adalah syurut-syurut at-taghrib. Okey, syurut-syurut at-taghrib yang pertama adalah penzina itu selepas dihukum, diusir, penzina itu tidak boleh melarikan diri sesuka hati tanpa pengetahuan pemimpin. Ingat. Okey, kedua adalah kawasan yang diusir itu mestilah berjauhan dengan kawasan yang berlakunya perzinaan itu. Mana saya terangkan sikit iaitu jika perzinaan itu berlaku di Malaysia, kawasan yang diusir itu mesti jauh daripada Malaysia. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah kawasan yang diusir itu mesti ditentukan oleh pemimpin. Penzina itu tidak ada hak untuk menentukan kawasan mana yang dia nak. Okey, seterusnya yang keempat adalah perjalanan, ketika saat perjalanan berlakunya itu mesti keadaan selamat. Dan keenam, dan kawasan yang diusir itu mestilah kawasan yang maksudnya tidak ada wabak ke, tak ada bau segala wabak penyakit lah, supaya tidak memudaratkan penzina itu. Okey, seterusnya tempoh berlakunya pengusiran ini dalam masa setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Naim bin Hamdan Hawari. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung
tajuk yang berkaitan dengan zina dalam hukum kanun di Malaysia, iaitu zina secara majaz. طيب الزنا المجازي هو فعل أو قول أو سلوك يصدر من قبل الإنسان ويطلق عليه مجازا تعبير الزنا لأنه مقدمة إليه ومشابه له. Zina secara majaz adalah suatu perbuatan, satu ucapan dan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang. Ia dikatakan zina secara majaz kerana ia merupakan suatu mukaddimah atau pengenalan kepada perbuatan dosa yang lebih besar, iaitu perbuatan zina. Baik, seterusnya saya akan menerangkan beberapa perbuatan yang berkaitan dengan zina secara majaz. طيب zina al-ain. Fal-ain hiya عضو من أعضاء الإنسان وهي نعمة من نعم الله تعالى عليه فإذا استعملها الإنسان في النظر إلى المحرمات مثل مشاهدة الأفلام الخليعة أو النظر إلى عورات النساء كان ذلك زنا مجازي. Baik, yang pertama adalah zina mata. Mata merupakan salah satu daripada anggota tubuh badan manusia dan ia merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang itu melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti melihat bahan pornografi ataupun melihat aurat wanita yang bukan mahramnya, maka dia telah melakukan perbuatan zina secara majaz. Khair, al-thaniya zina al-udhun was-sam'u. فالمسلم مأمور بحفظ أذنه عن الاستماع إلى ما لا يرضي الله تعالى من الأقوال والأحاديث. Baik, yang kedua adalah zina telinga atau zina pendengaran. Seorang Muslim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga telinga atau pendengarannya daripada mendengar ucapan ataupun kisah-kisah yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh seseorang itu mendengar kisah-kisah yang lucah atau haram untuk dia dengar. Khair. ثم بعد ذلك زنا الأركان. فاليد التي تلمس ما لا يحل لها تزني وتعصي الله تعالى. والرجل التي تمشي إلى الفاحشة وتتواجد في الأماكن التي يعصي الله فيها ترتكب زنا مجازيا. Baik, poin yang seterusnya ialah zina tangan dan kaki. Zina tangan ini ialah suatu perbuatan memegang perkara-perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu memegang tangan wanita yang bukan mahram sebagai contoh. Zina kaki pula ialah seseorang yang pergi atau masuk ke tempat-tempat maksiat, maka dia telah melakukan perbuatan zina secara majaz. Baik. Wal akhirah zina al-lisan. فاللسان الذي لا يتورع عن النطق بالكلام الفاحش هو لسان يرتكب زنا مجازيا. Baik, poin yang terakhir adalah zina lisan, iaitu seseorang yang menggunakan lisannya untuk mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang keji dan lucah, maka ia juga dikira sebagai perbuatan zina secara majaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil Aizat bin Syahri Nizam, nombor metrik 19BI02080. Baik, seterusnya saya akan menceritakan mengenai zina fi qanun al-Malaysia, iaitu proses-proses ataupun hukuman yang dikenakan kepada mereka yang melakukan kesalahan zina di Malaysia, dan juga isu-isu yang berkait
mengenai kesalahan zina di negara kita. Mengenai proses hukuman zina di Malaysia, menurut Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997, bahagian yang keempat, kesalahan berhubung kesusilaan, iaitu seksyen yang ke-23, persetubuhan luar nikah, yang mana lelaki ataupun wanita yang disabitkan melakukan kesalahan persetubuhan luar nikah akan dikenakan beberapa tindakan. Yang pertama, denda tidak melebihi RM5,000. Yang kedua, dipenjara tidak melebihi 3 tahun. Yang ketiga, disebat tidak melebihi 6 sebatan ataupun mana-mana kombinasi hukuman-hukuman tersebut. Okey, seterusnya saya akan menceritakan mengenai isu-isu yang pernah berbangkit mengenai kesalahan, mengenai hukuman ke atas pelaku zina di negara kita. Isu ini saya ambil daripada petikan Muassisah Mar'ah Al-Jadilah bertajuk Laksabu Ta'idan Al-Muslimin Malaysia Tajlidu An-Nisa Irtikaban Az-Zina, yang mana tajuk ini menceritakan mengenai bagaimana negara kita ketika itu ingin mendapatkan sokongan umat Islam untuk melaksanakan hukuman sebatan ke atas 3 wanita yang melakukan zina. Kes ini berlaku pada tahun 2008. Berdasarkan penyertaan Menteri Dalam Negeri Malaysia yang berhormat Hishamuddin Hussein, pihak berkuasa telah menghukum 3 wanita kerana melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, yang mana mereka dikenakan hukuman sebatan lah. Dan hukuman sebatan ini merupakan hukuman sebatan ke atas pesalah zina yang pertama dilakukan di negara kita, membalas keputusan pihak berkuasa pada ketika itu, yakni menjatuhkan hukuman sebatan ke atas 3 wanita tersebut. Organisasi hak manusia feminis mereka mengkritik sekuatnya pelaksanaan hukuman sebatan tersebut kerana ianya dianggap sebagai satu diskriminasi ataupun kita panggil keganasan terhadap kaum wanita. Walau bagaimanapun, salah seorang daripada pesalah dia berkata bahawasanya dia menyesal dengan kesalahan yang dilakukan dan juga dia berhak ke atas hukuman yang hukuman yang dijatuhkan ke atas dirinya. Oleh yang demikian, Gerakan Pemuda Islam sangat menyokong hukuman tersebut kerana pada pandangan mereka, sekiranya orang yang bersalah itu mereka menyesali atas perbuatan mereka dan juga mereka menerima segala hukuman yang akan dikenakan, menjadi bukti kepada kita bahawasanya hukuman sebat itu merupakan hukuman yang sangat relevan dan boleh memberi kesan yang baik terhadap masyarakat kita. Definisi zina. Zina adalah perkataan yang diambil daripada perkataan bahasa Arab yang dipanggil sebagai az-zina. Apa itu az-zina? Zina itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami isteri dalam melakukan hubungan seks ataupun kita panggil sebagai berjima, yang mana perbuatan itu dihalalkan oleh pasangan suami dan isteri, tetapi perbuatan ini dilakukan oleh pasangan yang belum lagi berkahwin. Merujuk kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat, zina bermaksud persetubuhan yang tidak sah untuk yang bukan suami isteri ataupun haram bagi yang belum lagi berkahwin. Okey, seterusnya adalah saya akan menceritakan kepada anda semua mengenai anwa' zina, iaitu jenis-jenis zina. Okey, jenis-jenis zina ini terbahagi pada dua. Okey, dua. Yang pertama adalah ghairu muhsan. Okey, ghairu muhsan ni adalah orang yang melakukan zina tapi belum berkahwin lagi. Okey, yang kedua adalah muhsan. Orang yang melakukan zina akan tetapi dia telah berkahwin. Okey, kiranya kat sini ada terdapat dua lah jenis-jenis zina. Hadduz zina, hukuman hudud bagi seorang yang melakukan kesalahan zina. Basically, untuk menetapkan hukuman hudud bagi seorang yang melakukan kesalahan zina ini, kena tahu dua kategori. Kategori yang pertama adalah muhsan, iaitu penzina yang sudah berkahwin, dan yang kedua adalah ghairu muhsan, penzina yang belum berkahwin. Penzina muhsan ataupun penzina yang sudah berkahwin, sekiranya mereka ini berzina kemudian ditangkap dan juga disabitkan atas kesalahan mereka itu,
mereka ini akan dikenakan hukuman hudud, iaitu hukuman direjam sehingga mati. Bagi penzina ghairu muhsan pula, iaitu penzina yang masih belum berkahwin lagi, sekiranya mereka berzina dan disabitkan atas kesalahan mereka itu, mengikut hukuman hudud, mereka akan dikenakan hukuman sebanyak 100 kali sebatan dan juga diasingkan daripada masyarakat, ataupun kita panggil dalam konteks pada masa sekarang ini kita panggil sebagai dipenjarakan mengikut kadar-kadar tempoh yang tertentu. Tahukah anda sejarah penubuhan Mahkamah Syariah di Malaysia? Kewujudan institusi Mahkamah Syariah di Malaysia sebenarnya telah lama ditubuhkan, namun terdapat banyak halangan luar yang telah menyebabkan institusi Mahkamah Kehakiman Syariah ini tidak dirasmikan. Antara faktornya adalah serangan dan penaklukan British terhadap tanah Melayu sebelum zaman merdeka lagi. Mahkamah Syariah ialah sebuah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya. Selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan, Raja-Raja Melayu mula memainkan peranan sebagai ketua agama, termasuk bertanggungjawab dalam membentuk institusi Islam seperti Mahkamah Syariah. Secara rasminya pada Mac 1928, Mahkamah Kehakiman Syariah ini telah diperuntukkan di dalam Perlembagaan Malaysia, dan Perlembagaan Malaysia juga telah memberi kuasa kepada negeri-negeri dalam mentadbir undang-undang Islam. Bagaimana proses hukuman zina dijalankan mengikut undang-undang Mahkamah Syariah pada masa kini? Baik, mengikut enakmen Jenayah Syariah Selangor edisi tahun 1995 ada menyebut bahawa mana-mana lelaki Muslim atau perempuan Muslim yang berzina boleh dihukum denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun, atau boleh disebat tidak melebihi 6 sebatan, atau juga boleh dihukum mengikut mana-mana kombinasi hukuman yang disebutkan tadi. Kesimpulan daripada keseluruhan yang telah dibincangkan adalah cadangan agar Mahkamah Syariah dapat dinaiktarafkan menjadi lebih baik seperti pelaksanaan rang undang-undang agar kes jenayah yang berlaku dapat ditangani secara tulus. Selain itu, badan yang bertanggungjawab perlulah memainkan peranan dalam memberi kefahaman dan membina keyakinan masyarakat bukan Islam terhadap pelaksanaan hukum Islam dan keadilannya.